Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Camping Dude channel. Aku Hafiz Sulaiman. Hari ni aku bukan nak cerita pasal travelog. Aku bukan nak cerita pasal camping or road tripping. Aku nak cerita pengalaman peribadi aku yang aku rasa relate dengan video yang aku tengok tadi. Okay? I don't give a fuck kalau video tu fake ataupun real. Aku tak kisah pun, lantak lah. Ada orang cakap ala fake lah, video ni fake, kenapa pula dia nak record time semayang? So bagi aku, kau tak boleh cakap macam tu juga. Maybe brother ni dia tahu kewujudan benda ni dalam rumah dia. Mungkin dia dah ternampak ke terdengar ke selalu terdengar dan sampai dia decide untuk record. Kita tak tahu kan. So seperti aku cakap, I don't give fuck about that video. Tapi cerita yang aku nak cerita kali ni, aku rasa relate dengan video ini. Okay guys, but first, seperti korang, kawan-kawan aku mungkin tahu, aku baru saja kehilangan ibu aku yang tercinta pada 13 hari bulan 11. Aku mohon kawan-kawan yang beragama Islam dapat spend few minutes, kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah ibu, arwah ayah aku. So come on guys, Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, baru-baru ini aku ada bercerita di Facebook aku. Aku sebenarnya tak suka bercerita benda-benda mistik ni. Sebab apa? Sebab sometimes aku pergi camping solo, aku tak suka teringat. So aku tak nak ingat benda ni. Tapi aku dah tercerita kat Facebook 3 hari lepas. Dan semalam one of my Facebook friend, dia WhatsApp aku. Dia cakap, Ayu, I tengok satu video yang lebih kurang macam cerita you. So aku nak share pengalaman aku yang aku cakap ada kena-mengena dengan video tadi itulah. So cerita ni dia bermula pada tahun 2015 macam tu, 2015. Once ex-wife aku pregnant anak pertama kami iaitu Anggun, kami decide untuk pindah rumah ke Rawang. Daripada UK perdana aku pindah ke Rawang. Kami pindah ke Rawang. Rawang tu sebuah taman baru, tak ramai orang duduk taman tu. Jiran-jiran aku pun tak ada. Depan rumah ada orang, kiri kanan belakang tak ada orang. So kami pindah ke Rawang. Seawal pindah tu memang tak ada apa berlaku lah, dan aku tak ada pun expect apa akan berlaku. Cuma ex-wife aku ni, dia almost every night dia diganggu oleh mimpi. Sebab bagi aku mimpi ni permainan tidur, but bila benda tu berlaku almost every night, so aku jadi macam tak selesa. Ex-wife aku ni almost every night dia akan mimpi ada nenek tua datang dalam bilik kami dan ambil anak dari dalam perut ex aku. Nenek tua berambut panjang datang ambil anak dalam perut dia. Sampai satu tahap yang mana aku terpaksa hantar ex-wife aku ni balik ke kampung lah. Sebab dia dah tak tenang, dah tak selesa duduk di rumah tu. Lebih-lebih lagi bila aku pergi kerja lah, aku hantar dia balik kampung. Aku memang tak ada expect apa-apalah time tu. Bagi aku, maybe rumah baru, maybe there's some kind of spirit staying there. Aku tak apa. Cuma benda pertama yang aku alami ialah sewaktu aku dan bandmate aku sedang membuat recording single. Kita membuat recording lagu di rumah.
So all of the bandmate berkumpul di rumah aku, dan malam itu kami record di bilik atas. Bilik atas belah belakang. Bukan dia ada side lah, depan aku ada jiran, belakang aku tak ada jiran. So kami decide untuk record di bilik tu lah, supaya tak mengganggu orang lah. Since aku kiri kanan pun tak ada orang. So malam tu kalau tak silap aku, sewaktu recording horn session, sebab band aku ada pakai horn session, ada trumpet, ada trombone, ada saxophone. So masa horn session, all of a sudden secara tiba-tiba ada suara menegur dari luar tingkat 2 belakang. Tingkat belakang ada suara menegur kami. Suara tu cakap hoi macam tu, dan kami secara automatik semua terdiam. Masa tu aku cakap, jiran marah kot kita bising macam tu, padahal tak ada orang. Kawasan tu tak ada orang lah. So aku tak fikirkan benda tu sangat lagi time tu. And then ada few case, ada one time kawan aku datang tidur di rumah aku, dia terdengar ada orang mandi kat atas, shower. Ada bunyi shower kat atas. Dan aku still lagi tak mengalami apa-apa lah, dan aku buat bodoh lagi lah time tu. Pada waktu itu, aku ada seorang kawan dia ni, apa kita panggil dia? Dia paranormal, dia pengamal. Dia mengaji benda tu. Dia belajar ilmu tu dalam konteks Islam lah, bukan yang ilmu karut tu. Dia belajar, dan kawan aku ni, dia duduk di Temerloh Pahang. Dia tak pernah datang pun ke rumah aku di Rawang ni. Tetapi dia WhatsApp aku. Dia cakap, Apik, jaga-jaga duduk rumah tu seorang-seorang. That time aku gelak sebab aku cakap, celaka kau ni, menyakat aku pula kan. And then itu bukan sekali lah dia WhatsApp aku. Ada few time dia WhatsApp aku, Pik, dia tak kacau, tak payah takut lah, macam tu lah, something like that lah. So benda tu aku still anggap kau ni nak menyakat aku ni, hanat betul kan. So sampai satu masa aku sempat berbual dengan kawan aku ni. Dia describekan that thing pada aku. He described that thing pada aku, yang aku pun tak tahu apa benda. Aku tak pernah nampak. Aku cuma dengar bunyi air, apa benda macam tu, bunyi orang macam tu, itu batuk-batuk macam tu kan. So and then aku tak sure dia izinkan aku sebut nama ke tak, tapi aku sebetter tak payah sebut. Si kawan aku ni, dia describe that thing. Pik, benda tu besar. That thing is a big, black and hairy. Hairy maksud aku, hairy berbulu, bukan hairy nama orang, bukan hairy crush kau, bukan. Ni big, black and hairy. And then aku masa tu aku tak serius. Aku cakap, benda mamak ke, maple ke, hitam besar berbulu kan. So aku tak sangka perbualan itu serius, sebab aku ni orang yang suka berjenaka, bergurau dengan kawan-kawan. Tapi kita orang still gelak-gelak that time. And then bila anak aku dah besar, benda tu lama lah. Dalam sepanjang tu aku macam dengar benda tu, aku jangan ambil, tak peduli. Bila anak aku dah umur setahun, dalam hujung tahun 2016 tu, dah setahun lebih, aku set up satu playroom lah kat rumah di Rawang. So anak aku selalu bermain dalam playroom ni, and dia kadang-kadang dia tengah main, dia akan secara tiba-tiba dia akan tutup muka dia macam ni. Tutup muka, dia seolah-olah sangat takut. And then aku selalu tanya dia, Anggun, why you look so scared, Anggun? That time dia boleh bercakap dari pelat-pelat, kita tak dapat tangkap. So dia just tunjuk, dia point at the corner of the room, dia just point tu, and then kadang-kadang dia, bila dia takut tu, dia akan lari datang peluk aku macam tu lah. So aku masih lagi aku tak fikir that things. Okay, so bila anak aku dah besar sikit, dalam tahun 2017 macam tu, dah nak masuk 2 tahun, dia dah boleh bercakap. Anak aku dah boleh bercakap, dan dia dah boleh bercakap. When I asked her, Anggun, why you look so scared?
Dan kali ni dia cakap, dia tutup muka sebelah ini, dia cakap, "Ayah, there's a big black bear over there. Big black bear over there at the end of the corner. There's a big black bear over there." Dan masa tu sel-sel otak aku mula berfungsi dan berhubung. Big black hairy things and that big black bear, kawan aku punya cerita dan anak aku punya cerita relate. So big hairy thing, big black hairy thing and big black bear relate. Dan bam, time tu aku dah what the fuck man. So tapi aku tak cerita kat ex-wife aku sebab aku tak nak dia takut bila dia tinggal seorang di rumah kan. So aku tak cerita. Aku banyak kat dah cerita ni. Bagi kau tak panjang cerita ni. So bila anak aku dah besar, and then benda tu, kejadian tu bukan berlaku di Rawang saja, kau tahu. Sometimes bila aku balik Johor, anak aku still nampak benda tu. Kadang-kadang, ayah, I'm so scared, ayah. Why you so scared? There's a big black bear behind the curtains. Ayah, there's a big black bear in the kitchen. Ayah, there's a big black bear behind the sofa. So guys, apa benda? Mungkin mata kita tak nampak benda tu,